Minda Bestari, penjana generasi unggul. Minda Bestari, bercanda kelahiran generasi beraktif. Minda Bestari, minda berkuasa, minda antarabangsa. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Di sebelah kiri saya terdapat saudari Andy Shwan yang merupakan ahli panel yang pertama. Sopan dan murah dengan senyuman. Selamat datang saudari. Apa khabar? Terima kasih saudari mengurusi saudari anak. Saya baik saja saudari bagaimana. Saya juga berada dalam keadaan sihat walafiat dan cukup bersemangat untuk berbicara tentang forum kita pada hari ini. Seterusnya saya pun perkenalkan ahli panel kedua yang tampak yakin dan tenang berada di sebelah kanan saya, iaitu saudari Nur Adila. Saudari apa khabar? Sihat sejahtera saudari pengurusi majlis. Datang ke sini dengan semangat yang membara seperti saudari juga. Berada di hujung sebelah panel kedua sana, tampak manis tapi bijak dalam mengeluarkan bicara. Saudari Tanya Natsuwan Mani, anak perempuan samurai. Apa khabar saudari? Saya nak belakang saudari pengurusi. Tidak sabar saya untuk forum pada hari ini. Ya, sudah pasti saudari Tanya. Kembali kita pada topik forum kita pada hari ini, iaitu kepentingan pendidikan dengan Minda Bestari. Sebelum saya membuka tirai diskusi forum remaja ini, izinkan saya menerangkan serba sikit tentang maksud pendidikan dan minda. Apakah maksud pendidikan? Pendidikan merangkumi proses pengajaran, pembelajaran, kepakaran khusus dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan lebih mendalam. Pemberian pengetahuan, pertimbangan, kemahiran dan kebijaksanaan. Salah satu asas matlamat pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melampaui generasi. Pendidikan sering berlaku di bawah bimbingan pendidik. Tetapi, pelajar juga mendidik diri mereka sendiri. Pendidikan boleh berlaku dalam situasi formal atau tidak formal dan setiap pengalaman yang mempunyai kesan formatif terhadap cara seseorang berfikir, merasa atau bertindak dapat dianggap sebagai pendidikan. Metodologi pengajaran dipanggil pedagogi. Pendidikan berawal sejak dari dalam kandungan sehingga mati. Pendidikan sangat penting di masa yang akan datang dapat membantu dalam mencari pekerjaan. Pendidikan mungkin bermula sebelum lahir seperti diharapkan oleh seorang penjaga yang memainkan muzik dan membaca kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia akan berkesan dalam mengajar bayi mereka sebelum kelahiran. Sesetengah yang lain berpengetahuan dan kejayaan hidup seharian adalah lebih bererti dari persekolahan rasmi. Seperti kata Mark Twain, saya tidak pernah mengizinkan persekolahan menjejaskan pendidikan saya. Ahli keluarga mempunyai kesan pembelajaran yang amat mendalam, sering kali lebih mendalam dari yang mereka sedari. Walaupun pengajaran ahli keluarga berlaku secara tidak rasmi, manakala minda pula merupakan kebolehan kognitif termasuk kesedaran, persepsi, pemikiran, pertimbangan, bahasa dan ingatan. Ia biasanya ditakrifkan sebagai kebolehan berfikir dan kesedaran sesuatu entiti. Hadirin yang dihormati, kelihatan semua ahli panel kita tidak sabar untuk meluahkan pendapat masing-masing. Jadi saya membuka tirai diskusi forum remaja kita dengan soalan pertama yang bakal diajukan kepada saudari pertama kita, saudari Peng. Mohon saudari memberi penjelasan tentang persoalan pertama kita pada hari ini, iaitu bagaimana sistem pendidikan negara bertanggungjawab dalam memastikan kebestarian minda pelajar. Terima kasih saudari pengurusi saudari anak. Sidang hadirin dan para pendengar yang dikasihi sekalian. Sistem pendidikan negara diterajui oleh dua kementerian, iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT). KPM bertanggungjawab dalam pentadbiran dan pengurusan sistem pendidikan kebangsaan di peringkat pendidikan prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah dan pendidikan lepasan menengah. KPT pula bertanggungjawab atas institusi pengajian tinggi awam dan institusi pengajian tinggi swasta. Hanya pendidikan di sekolah rendah diwajibkan dalam undang-undang. Oleh itu, penyampaian keperluan pendidikan selepas sekolah rendah tidak melanggar undang-undang. Pada akhir tahun persekolahan sekolah rendah, ujian awam diadakan bagi menilai prestasi murid-murid. Ujian awam pada peringkat sekolah rendah dinamakan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Pelajar yang telah menduduki UPSR dibenarkan melanjutkan pelajaran ke peringkat menengah. Pada akhir tingkatan 3, para pelajar akan menduduki pentaksiran tingkatan 3 PT3. Berdasarkan pencapaian PT3, mereka akan dikategorikan kepada aliran sains, aliran sastra. Pelajar-pelajar yang tidak dapat
Keputusan yang memuaskan pula boleh memilih untuk menjalani pembunuhan vokasional di sekolah teknik. Pada akhir tingkatan 5, para pelajar perlu menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia (SPM) sebelum menamatkan pelajaran di peringkat menengah. Selepas SPM, para pelajar dapat membuat pilihan sama ada belajar dalam tingkatan 6, matrikulasi, pengajian diploma di pelbagai institusi pendidikan seperti politeknik. Jika mereka melanjutkan pelajaran dalam tingkatan 6, mereka akan menduduki peperiksaan sijil tinggi persekolahan Malaysia (STPM). Selain itu, para pelajar boleh memohon kebenaran untuk mengikuti program matrikulasi yang mengambil masa selama 1 atau 2 tahun. Sesetengah pelajar menerima pendidikan pra-universiti di Kolej Perseguruan. Mereka mungkin memilih diploma, A-level, program matrikulasi Kanada atau kursus yang sama dari negara lain. Antara kelebihan sistem pendidikan Malaysia ialah ikuti untuk semua murid. Kerajaan memastikan sistem pendidikan pada tahap yang terbaik kepada semua murid tanpa mengira etnik, tempat atau latar belakang sosioekonomi dan merapatkan jurang. Kerajaan juga mewajibkan setiap ibu bapa mendaftar anak-anak mereka yang berumur 7 tahun untuk menerima pendidikan di sekolah rendah. Antara manfaat yang diperoleh pelajar melalui sistem pendidikan Malaysia ialah kemahiran duri bahasa. Hal ini dikatakan demikian kerana sekolah rendah awam di Malaysia terbahagi kepada 2 jenis, iaitu sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Kurikulum di kedua-dua jenis sekolah rendah adalah sama. Perbezaan antara 2 jenis sekolah ini ialah bahasa pengantar yang digunakan. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah kebangsaan, manakala bahasa Tamil atau bahasa Mandarin digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah jenis kebangsaan. Bahasa Inggeris pula merupakan subjek wajib yang perlu diambil dalam persekolahan rendah dan menengah. Oleh hal yang demikian, setiap murid di Malaysia akan sekurang-kurangnya menguasai 2 jenis bahasa, iaitu bahasa Malaysia dan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa persekutuan, serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa pada tahap minimal. Dengan ini, mereka berupaya menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja. Terima kasih. Kembali semula kepada saudari pengerusi forum. Sidang hadirin, terima kasih saudari ahli pihak yang pertama. Benar kata saudari tadi, sistem pendidikan negara bertanggungjawab dalam memastikan kebesaran minat pelajar. Seterusnya saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua kita, iaitu saudari Adila. Mengapakah mata pelajaran yang telah disusun oleh sistem pendidikan perlu dipelajari oleh pelajar dan apakah kelebihannya? Terima kasih saudari pengerusi. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, terlebih dahulu izinkan saya menerangkan tentang sukatan pelajaran. Menurut Mok Sun Sang, sukatan pelajaran merupakan suatu rancangan pelajaran berkaitan dengan suatu mata pelajaran tertentu. Sukatan mata pelajaran ini biasanya mengandungi beberapa perkara yang penting seperti unit pembelajaran, objektif-objektif dan kemahiran-kemahiran yang disusun mengikut tahap, darjah atau tingkatan. Semua perkara tersebut diuraikan secara terperinci dalam sebuah buku panduan khas untuk digunakan oleh guru sebagai panduan asas semasa menyediakan rancangan kerjayanya ditulis oleh Mok Sun Sang pada tahun 2010. Manakala, menurut Tan Che Yi, sukatan pelajaran merupakan dokumen utama dan rasmi yang menerangkan perancangan pengajaran dan pembelajaran sesuatu mata pelajaran. Ia mengandungi butir-butir ringkas tentang mata pelajaran yang diajar kepada murid-murid di sekolah. Sukatan mata pelajaran menjadi asas pengajaran di sekolah. Berbalik kepada soalan moderator, mengapa mata pelajaran tersebut wajib dipelajari dan apakah kelebihannya? Sebagai contoh, bahasa Melayu merupakan satu mata pelajaran yang perlu diambil oleh semua pelajar di setiap peringkat. Bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran untuk pelajar pelbagai etnik perlu diberi perhatian oleh semua kerana bahasa Melayu adalah bahasa penghantar. Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa penghantar utama dan merupakan mata pelajaran teras yang wajib dipelajari.
Mata pelajaran ini bertujuan melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi selaras dengan peranannya sebagai bahasa ilmu. Pemartabatan bahasa Melayu dalam pendidikan perlu dimantapkan kepada semua pelajar, termasuklah pelajar pelbagai etnik, kerana penguasaan bahasa adalah salah satu nilai jati diri dan patriotisme rakyat. Selain itu, sejarah juga merupakan subjek teras yang wajib dipelajari. Ini kerana sejarah sangat penting dalam kehidupan manusia dengan menjadi panduan dan iktibar kepada kita untuk memperbaiki kesilapan masa lalu, bagi membolehkan kita mencipta kejayaan yang lebih gemilang. Tanpa belajar daripada kesalahan dan kesilapan masa lalu, kita mungkin mengulangi kesilapan lampau yang bukan saja merugikan seseorang individu, tetapi mungkin juga kepada keluarga, masyarakat dan negara mahupun bangsa. Sejarah juga dapat memupuk semangat patriotisme atau semangat cinta akan negara. Perasaan ini timbul apabila kita mempelajari sejarah tanah air, dan dengan itu akan lahirlah rasa bangga terhadap negara dan bangsa. Tanpa semangat ini, maruah negara kita boleh tercalar apabila lahirnya warga negara yang sanggup menggadai dan menjual maruah negara. Semangat patriotisme timbul apabila kita mengetahui dan memahami siapa diri, bangsa dan negara kita, serta mempunyai pengetahuan teguh tentang sejarah negara kita. Untuk subjek bahasa Inggeris yang termasuk dalam subjek teras yang wajib dipelajari oleh pelajar, bahasa Inggeris adalah bahasa yang sangat penting untuk memenuhi semua matlamat peribadi dan profesional. Bahasa Inggeris juga penting dalam pendidikan di negara kita selaras dengan objektif pendidikan yang ingin melahirkan individu yang mampu bersaing dalam dunia global. Penguasaan bahasa Inggeris yang dimulakan dari sekolah mampu melahirkan individu yang dapat berkomunikasi dengan berkesan dengan individu lain dari seluruh negara. Sebagai contohnya, kemahiran berbahasa Inggeris amat penting apabila seseorang individu ditugaskan di luar negara atau membawa misi negara di luar negara. Kegagalan berkomunikasi dengan berkesan menggunakan bahasa Inggeris akan menjejaskan pelbagai peluang baik berupa peluang ekonomi maupun sosial. Jelasnya, pendidikan bahasa Inggeris di peringkat sekolah mampu melahirkan individu yang berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan masyarakat lain di seluruh negara. Intihannya, bahasa Inggeris merupakan bahasa yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh semua pelajar. Seseorang yang dapat menguasai bahasa ini akan lebih berkeyakinan dan mampu merebut peluang yang tersedia sama ada pada peringkat nasional atau pada peringkat antarabangsa. Namun begitu, biar bagaimana penting sekalipun bahasa Inggeris ini digunakan oleh masyarakat antarabangsa, namun penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara amat perlu dipertahankan dan dipertingkatkan martabatnya. Kita tidak mahu bahasa rasmi kita pupus akibat kelalaian kita mengagungkan bahasa Inggeris. Umpama kata pepatah Melayu, yang dikejar tak dapat, yang dikendong keciciran. Itu sahaja daripada saya. Kembali kepada Prof. Fajris. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar daripada saudari panel kedua kita, saudari Adila. Saya bersetuju dengan pendapat ahli panel kedua kita tadi, iaitu kelebihan sistem pendidikan dan mata pelajaran yang perlu dipelajari penting dalam menjana bidang lestari. Soalan seterusnya saya akan diajukan kepada saudari ketiga kita, iaitu saudari Kanya. Adakah benar pendidik merupakan watak utama dalam membentuk golongan bidang lestari? Terima kasih saudari Penerusi. Sidang hadirin yang dihormati, bagi menjawab soalan saudari penerusi, izinkan saya menerangkan beberapa sejarah dan fakta yang suka disangka ini. Falsafah pendidikan kebangsaan menekankan atas usaha melahirkan individu yang holistik dari pelbagai aspek, iaitu aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek, di mana pelbagai pihak mempunyai tanggungjawab masing-masing dalam membentuk pemudi tiang negara dan bangsa ini. Kita sering mendengar hujah atau puisi yang mengatakan bahawa pendidik atau guru ini merupakan golongan yang membentuk pemimpin negara di masa hadapan. Sejauh manakah kebenaran hasil karya tersebut? Sejarah pendidikan dunia adalah bermula dari rumah, di mana anak-anak mendapat pendidikan awal seperti bertutur menggunakan bahasa ibuda, berjalan dan mengamalkan budaya keluarga masing-masing. Dengan datangnya pelbagai kemajuan dalam modernisasi, ibu atau bapa perlu keluar
bekerja demi menampung kehidupan, manakala anak-anak pula dihantar ke sekolah untuk mempelajari silibus yang diseragamkan untuk semua orang. Namun begitu, kita tahu tiada mana-mana cara atau langkah yang khusus untuk mendidik seseorang dan dengan penuh harapan individu tersebut akan membesar seperti yang kita jangkakan. Oleh itu, guru atau pendidik amatlah penting untuk memastikan anak-anak ini dibentuk dari segi intelektual atau kerohanian dan bukan hanya dengan memenuhi syarat satu silibus. Berdasarkan buku The Reflective Practitioner, How Professionals Think in Action oleh Donald Strong, beliau mengharapkan tentang kemampuan seseorang pendidik dalam bertindak terhadap pelbagai situasi yang berlaku di dalam kelas, di mana dalam kelas tersebut terdiri daripada pelajar-pelajar yang mempunyai kebolehan dan kelemahan masing-masing. Dalam buku tersebut, pelbagai pemerhatian dilakukan berkali-kali berkenaan dengan tindak balas guru terhadap murid dan pada akhir pemerhatian, John mendapati bahawa murid lebih memahami apa yang dibelajar dan pada masa yang sama melahirkan pelbagai nilai dalam diri murid tersebut seperti menghormati guru dan bekerjasama antara rakan sekelas. Terdapat dua jenis tindak balas yang perlu dititip beratkan semasa mengajar, iaitu reflection in action dan reflection on action. Apa itu reflection in action? Reflection in action adalah tindak balas atau respons semasa yang diberi agar dapat memberi manfaat yang sepenuhnya pada ketika itu, rasa ragu-ragu. Manakala reflection on action adalah respon yang diberi pada masa yang akan datang atau situasi yang akan datang. Oleh itu, ini telah membuktikan bahawa para pendidik merupakan watak utama dalam membentuk pelajar minda bestari yang bukan hanya dapat meningkatkan nama sekolah, malah mampu berfikir dan bertindak secara proaktif ke arah kemajuan negara dan bangsa. Sekian sahaja daripada saya, kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih kepada panel ketiga kita, saudari Hania, yang telah mengupas tentang kepentingan seorang pendidik dalam pembentukan seorang pelajar. Hadirin sekalian, maka selain membicarakan tentang kepentingan yang juga meninjau lebih lanjut tentang pandangan ahli-ahli panel kita tentang cabaran-cabaran yang menjadi halangan kepada pembentukan pelajar minda bestari, saya mulakan dengan soalan pertama buat ahli panel pertama kita, iaitu saudari Tommy. Apakah cabaran-cabaran yang menjadi halangan kepada pembentukan minda bestari? Terima kasih saudari pengerusi. Bagi menjawab persoalan tersebut, saya ingin memberi contoh beberapa negara yang mempunyai sistem pendidikan serta kebestaran pelajar yang unggul. Sebagai contohnya, negara Switzerland yang mempunyai sistem pendidikan antara yang terbaik di dunia serta kurang daripada 5% daripada pelajar yang memasuki sekolah swasta di negara tersebut. Hal ini demikian kerana di samping sistem yang efektif, mereka mempunyai prasarana yang lengkap dan kondusif. Berbalik kepada soalan saudari pengerusi, cabaran pertama adalah kekurangan prasarana sosial terutamanya di kawasan luar bandar. Banyak kawasan luar bandar dan pedalaman Sabah dan Sarawak khasnya masih kekurangan infrastruktur sosial seperti jalan raya, bekalan air, bekalan elektrik, bekalan talian, pusat rawatan kesihatan dan sekolah yang baik. Keadaan dan seperti ini masih menjadi persekitaran bagi 2,400 buah sekolah kurang murid SKM di seluruh Malaysia. SKM berada dalam keadaan populasi dan tidak keberuntungan yang mencengkam mereka dalam kitaran kedatangan, dan ini menjadi satu cabaran kepada aspirasi equity, kualiti, demokrasi pendidikan dan keberhasilan murid serta pencapaian National Key Result Area NKRA sistem pendidikan. Apakah pendapat saudari Adila? Benar kata ahli panel pertama kita. Namun untuk kita bersama-sama berjaya, bukan hanya persekitaran pelajar yang penting, tetapi sikap dan disiplin juga memberi impak yang besar dalam melahirkan pelajar bestari. Sikap dan disiplin merupakan dua unsur yang banyak menentukan kejayaan seseorang individu dalam kerjaya yang dilakukannya. Pelajar yang tekun dan mempunyai sikap yang baik akan berjaya dalam pelajarannya. Menurut Abdul Fattah,
Sikap yang baik ini juga dapat melahirkan insan yang berpotensi dan cemerlang dalam pencapaian akademiknya. Terdapat 10 item yang mengkaji faktor sikap pelajar dalam kajian ini, tetapi penyelidik hanya akan membincangkan 2 daripada item tersebut, iaitu item yang memperoleh nilai minimum paling tinggi dan paling rendah. Majoriti responden bersetuju dengan item 34 yang menyatakan bahawa mereka sanggup bersabar menghasilkan projek reka cipta mereka untuk memperoleh grade yang baik. Menurut Syahabuddin, pelajar yang mempunyai sikap tanggungjawab yang lebih giat dalam setiap aktiviti pembelajaran berbanding mereka yang tidak bertanggungjawab. Menurutnya lagi, dengan adanya sikap bertanggungjawab menyebabkan wujudnya keazaman yang tinggi dalam diri pelajar tersebut. Oleh itu, pelajar yang mempunyai sikap sabar menunjukkan kesediaan mereka terhadap tanggungjawab mereka untuk menghasilkan suatu projek yang berkualiti serta memperoleh grade yang cemerlang. Benar sekali kata panel kedua kita, iaitu saudari Nur Anita. Soalan saya seterusnya buat ahli panel yang ketiga mungkin agak bertentangan dengan keputusan ahli panel pertama dan ahli panel yang kedua yang membicarakan tentang cabaran bagi melahirkan pelajar Minda Bestari. Saya ingin bertanya kepada ahli panel yang ketiga tentang prakasa-prakasa yang boleh dilaksanakan bagi melahirkan pelajar Minda Bestari. Terima kasih saudari pengerusi yang sentiasa aktif bertanyakan soalan. Pada pendapat saya, prakasa mana pun tidak akan berkesan jika kita, masyarakat atau komuniti tidak sedar akan kepentingan Minda Bestari. Keberhasilan sesuatu tidak kira apa sekalipun memerlukan kuasa sokongan dari pelbagai aspek bagi mencapai cita-cita yang diingini. Begitu juga dengan usaha untuk melahirkan golongan Minda Bestari. Hal ini demikian kerana tidak ramai yang tahu dan peka dengan maksud serta kepentingan golongan Minda Bestari. Oleh itu, kita perlulah menyemai kesedaran dalam diri mereka dengan mengadakan kempen di sekolah atau institusi bagi memperkenalkan dan mencadangkan cara serta langkah-langkah bagi ibu bapa sendiri terlibat dalam melahirkan golongan ini. Antara langkah-langkah yang dimasukkan adalah kursus atau set pembelajaran secara virtual yang boleh dikendalikan sendiri oleh para waris. Saya percaya kebanyakan ibu bapa mahukan anak-anak mereka berjaya dalam sekolah dan juga kehidupan. Dengan melibatkan ibu bapa atau waris dalam perkembangan minda anak-anak ini bertindak sebagai serampang dua mata kerana ibu bapa dapat meluangkan masa bersama-sama anak mereka dan pada masa yang sama dapat mengurangkan tekanan yang dirasai oleh anak-anak di sekolah. Terima kasih sahabat-sahabat ahli panel kita yang sungguh bersemangat dan berintizam. Demikian tadi rumusan pembicara daripada semua ahli panel kita tentang kepentingan pendidikan bencana Minda Bestari. Kesimpulannya, seperti yang kita ketahui, bidang pendidikan sememangnya penting untuk memastikan generasi akan datang mampu untuk terus mentadbir negara dengan baik. Semua lapisan masyarakat berhak mendapat pendidikan yang secukupnya demi menjamin masa hadapan mereka serta masa hadapan negara. Kerajaan telah mengambil banyak inisiatif untuk memastikan semua lapisan masyarakat mampu untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Antaranya, kerajaan telah memberikan bantuan beasiswa kepada pelajar sekolah serta telah memperkenalkan PTPTN bagi memudahkan pelajar-pelajar institusi pendidikan tinggi untuk membuat pinjaman kewangan untuk membiayai yuran pengajian mereka. Antara kepentingan pendidikan ialah dapat melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan. Dengan adanya ilmu pengetahuan, rakyat akan mendapat pekerjaan yang menawarkan gaji yang lumayan setanding dengan taraf pendidikan mereka. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu rakyat mencari kehidupan harian mereka. Mereka akan dapat membeli keperluan asas yang secukupnya dan sudah pasti kehidupan mereka akan lebih bahagia. Selain itu, dapat memajukan negara merupakan salah satu kepentingan pendidikan. Kajian telah membuktikan bahawa kebanyakan negara-negara maju seperti Amerika dan Jepun mempunyai rakyat berilmu pengetahuan tinggi. Rakyat berpendidikan mampu untuk membawa perubahan dalam sistem pentadbiran negara. Mereka mampu mengeluarkan idea-idea yang kritis dan kreatif untuk melakukan perubahan yang lebih baik terhadap negara. Sekiranya sistem pendidikan di negara kita dapat dinaik taraf, sudah pasti negara kita akan menjadi maju setanding negara-negara luar. Hal ini secara tidak langsung dapat menarik pelancong daripada negara luar untuk melawat negara kita. Di samping itu, kepentingan pendidikan yang lain ialah dapat menaikkan imej negara.
Di samping mempunyai budi bahasa yang tinggi, ilmu pengetahuan rakyat juga dapat meningkatkan imej negara di mata dunia. Langkah kerajaan menghantar seorang angkasawan negara ke angkasa lepas telah memberikan imej positif tentang sistem pendidikan di negara kita di mata dunia. Kini, terdapat juga rakyat Malaysia yang ditawarkan pekerjaan di luar negara kerana mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dan berkemahiran tinggi. Hal ini sudah pasti dapat menaikkan nama Malaysia kerana orang luar akan berpendapat bahawa Malaysia mampu menghasilkan rakyat yang berkebolehan dalam bidang pekerjaan seperti berilmu pengetahuan yang tinggi. Kesimpulannya, pendidikan sangat penting serta memainkan peranan yang sangat besar dalam era moden ini. Tanpa pendidikan, rakyat serta negara akan mundur. Negara akan dipandang rendah oleh negara-negara luar. Hal ini sudah pasti akan memberikan kesan kepada ekonomi negara pula kerana pelabur-pelabur asing akan hilang minat untuk melabur di negara kita yang mundur kerana tidak menitik beratkan pendidikan. Oleh itu, rakyat di negara ini mestilah berusaha untuk mendapatkan pendidikan yang sewajarnya supaya mereka mampu menaik taraf hidup serta mampu menyumbangkan kepada pembangunan negara. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua hadirin yang menyaksikan pertandingan forum remaja ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicaraan ini selanjutnya dengan mohon mundur diri. Sekian, terima kasih.